اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تؤسر Alhamdulillah Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 114. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran ayat lepas. Yang belum ada pengajaran 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, iaitu orang Yahudi, lan yadkhulal jannah, tidak sama sekali akan masuk syurga kecuali orang Yahudi. Begitu juga orang Nasara berkata, hanya mereka saja yang akan masuk syurga. Kemudian Allah tempelak mereka, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Lalu Allah minta bukti di atas dakwaan mereka, dan ternyata mereka adalah dusta. Pengajaran yang pertama, orang Yahudi dan Nasara selalu berbangga dengan agama mereka, bahawa mereka adalah yang terbaik. Dan menganggap selain daripada mereka adalah sesat. Yang kedua, sesiapa yang berbangga dan merasakan dia adalah lebih baik daripada orang lain, atau kumpulannya lebih betul daripada kumpulan yang lain, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Yang ketiga, haram merasakan bahawa dirinya adalah suci ataupun terbaik. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Najmu ayat 32. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ayat surah An-Najmu ayat 32. Yang maksudnya Allah kata, jangan kamu mensucikan diri kamu ataupun merasakan diri kamu baik, kerana Allah lebih mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa.
Yang keempat, pengajaran yang keempat, sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak sama sekali akan masuk syurga. Kerana mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya saya sebut adalah satu hadis yang sahih riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Maksud dia, sabda Nabi SAW, Demi Tuhan yang jiwa Muhammad di tangannya, Nabi bersumpah, demi Tuhan yang jiwa Nabi Muhammad, jiwa Muhammad di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar, kepada aku daripada umat ini, sama ada dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang diturunkan kepada aku, melainkan dia adalah penghuni neraka, melainkan dia adalah penghuni neraka yang kekal. Jadi ayat ni, hadis ni Nabi sebut secara jelas. Siapa saja yang tak beriman dengan Nabi, dia Yahudi ke, Nasara ke, maka dia mati dalam keadaan tidak beriman dan penghuni neraka kekal. Yang keempat, yang kelima, pengajaran yang kelima, sesiapa yang tertipu dengan angan-angan dan tamak untuk menjadi orang yang terbaik tanpa berusaha, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Yang keenam, keadilan Allah. Keadilan Allah yang tidak terus menghukum musuhnya, sebaliknya memberi peluang musuhnya untuk membuktikan setiap dakwaan mereka. Boleh? Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Tak, poin-poin ni. Allah tu adil. Apa keadilan Allah? Allah bagi peluang walaupun pada musuhnya untuk memberi bukti. Allah tak terus hukum. Jadi pengajaran untuk kita apa dia yang berlaku? Biasa orang kita termasuklah ustaz suka menghukum sesat, Wahabi kan, tanpa bagi peluang untuk kita bagi bukti. Itu tidak adil. Itu bukan cara Al-Quran. Cara Al-Quran, jangan menghukum, jangan menuduh, jangan melabel, tapi minta bukti. Kalau orang tu boleh bagi bukti, tarik balik tuduhan. Kalau orang tu tak boleh bagi bukti, makna orang tu bohong. Kan?
Sebab tu bila Allah minta bukti daripada orang Yahudi, tak boleh bagi bukti. Itulah bukti dia bohong. Boleh? Jadi nak pastikan orang tu berbohong ataupun tidak dengan cara minta bukti, bukan melabel, bukan menghukum. Jadi saya nak ulang sekali lagi. Berlaku banyak dalam masyarakat kita suka menghukum dan mudah sangat menghukum orang. Itu bukan cara Islam. Itu adalah ikut nafsu kamu. Cara Islam, cara Al-Quran ialah minta bukti. Bila kamu terus menghukum, kamu tidak adil kepada orang tersebut. Okey. Yang ke berapa? Yang ketujuh. Sesiapa yang tidak ada bukti atas dakwaannya, maka dia terbukti berdusta. Sesiapa yang tidak ada bukti setiap dakwaannya, maka dia terbukti berdusta. Dia kata dia baik, dia kata dia betul. Bila kita minta bukti, tak ada pun. Contohlah, kita ikut sunnah Nabi, dia kata tak betul. Sebaliknya dia kata dia yang betul. Kita pun minta bukti. Apa bukti kamu betul? Adakah sama dengan Nabi? Tak ada bukti. Maknanya siapa yang tak betul sebenarnya? Kan? Ini bukan nak bergaduh ni, nak berhujah. Okey, ayat seterusnya. Ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahkan sesiapa yang ni yang ciri-ciri ahli syurga. Nak dakwa, nak apakah, tengok ada tak dua sifat ni. Iaitu man aslama wajhahu, siapa yang menyerahkan dirinya betul-betul kerana Allah, iaitu ikhlas. Yang kedua, wahwa muhsin, dan dia sentiasa mengikut sunnah Nabi. Maka orang ini falahu ajruhu, baginya ganjaran pahala di sisi Tuhannya, dan hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih. Pengajarannya, pertama, ahli syurga yang sebenar bukan berdasarkan bangsa, tetapi berdasarkan syarat. Berdasarkan dua syarat. Pertama, amalan yang dilakukan betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang kedua, menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ayat ni wa huwa muhsin. Okey, yang kedua, pengajaran kedua, sesiapa yang ada dua syarat ini pada dirinya, maka dia adalah memenuhi ciri-ciri ahli syurga. Walaupun dia berasal daripada Bani Israel ataupun daripada Afrika. Yang ketiga, ini sensitif ni, tapi hakikat dia. Bila Allah kata yang betul-betul dapat pahala, satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ikut sunnah kan. Maknanya automatik, yang tak ikut sunnah tak dapat pahala. Poin yang ketiga. Sesiapa yang beramal yang tak selari dengan sunnah tidak akan dapat pahala. Kalau orang tanya apa dalil? Apa dalil? Orang buat yang amalan tak selari dengan sunnah tak dapat pahala. Apa dalil? Ayat yang kita sedar ni lah, yang kita keluar pengajaran ni. Syarat dia satu, ikhlas kan, aslama wajhahu lillah. Yang kedua, muhsin.
barulah falahu ajruhu, barulah baginya dapat pahala. Kalau bukan muhsin tak dapat pahala lah. Saya lupa nak sebut semalam. Ada orang kata bila kita buat amalan yang bukan Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang, boleh kan? Saya lupa nak sebut satu dalil, satu lagi, iaitu sebenarnya Nabi larang. Cuma sebab Nabi tak ada sekarang, dia tak larang lah. Cuma Nabi bagi kaedah. Nabi bagi kaedah. Apa dia kaedah? Apa saja amalan yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Walaupun sekarang Nabi tak larang. Tapi kalau Nabi ada, Nabi larang. Buktinya apa? Ada tiga orang sahabat yang jumpa Aisyah dan bertanya tentang ibadat Rasulullah kan. Jadi Aisyah katalah, Nabi ni kalau puasa macam ni, kalau salat malam macam ni, dan Nabi kahwin kan. Maka tiga orang ni buat kesimpulan. Pertama dia kata apa? Aku puasa dan tak nak berbuka. Makna puasa setiap hari. Kenapa? Bukan nak lebih baik. Dia kata kalau Nabi tak ada dosa, puasa dan berbuka, aku ni banyak dosa. Mana mesti amalan aku lebih daripada Nabi, bukan makna lebih baik. Sebab aku banyak dosa, betul tak? Kemudian seorang lagi yang solat malam. Dia kata Nabi ni tak ada dosa. Jadi Nabi tidur, solat. Tidur, solat. Aku banyak dosa, aku kena solat, jangan tidur. Kan? Yang ketiga, aku tak nak kahwin. Sebab apa? Kahwin ni mengganggu. Sebab aku bukan macam Nabi, banyak dosa, banyak masalah kan. Jadi nak fokus pada ibadat. Sebenarnya tiga-tiga ni, dia buat benda baik tak? Satu, puasa, baik tak? Yang kedua, solat malam, bagus tak? Bagus, bukan karaoke. Yang ketiga, tak kahwin sebab apa? Tiga-tiga bagus, tapi Nabi larang tak? Subhanallah, kenapa Nabi larang? Benda tu baik, logik akal memang bagus. Macam kita sekarang lah, saya berselawat 1000, kan bagus. Bukan karaoke, berselawat. Kenapa Nabi larang? Benda baik, ibadat. Kenapa Nabi larang? Sebab tak sama dengan Nabi. Walaupun akal mengatakan baik. Jadi Nabi bagi kaedah. Apa yang tak sama dengan Nabi, sebenarnya Nabi larang. Sekarang memang Nabi tak larang sebab Nabi tak ada. Kalau Nabi ada, Nabi larang. Buktinya, yang kisah 3 orang sahabat tu. Boleh faham? Okey. Yang keberapa? Ganjaran dan gaji yang terbesar ialah beriman kepada Allah dan beramal soleh kerananya. Ganjaran dan gaji yang terbesar ialah beriman kepada Allah dan beramal kerananya. Yang keberapa? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal dengan ikhlas serta amalannya menepati sunnah Nabi, maka dia tidak akan rasa takut dan sedih dalam hidupnya. Yang ke-6. Sesiapa yang masih ada rasa takut dan sedih dalam hidupnya, maka bermakna sama ada dia tidak ikhlas dalam beramal ataupun amalannya tidak menepati sunnah Nabi. Okey, ayat 113.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Pengajaran dia, pertama, umat-umat yang kafir sentiasa mengkafirkan antara sesama mereka. Dan mereka tidak mungkin akan bersatu sampai bila-bila. Sambung, kecuali apabila berdepan dengan Islam. Boleh faham? Dia bermusuh, tapi bila nak berlawan dengan Islam, dia boleh bersatu. Buktinya apa? Di zaman Nabi, orang musyrikin tak setuju dengan Yahudi. Yahudi tak setuju dengan musyrikin. Tapi bila nak berperang dengan Nabi, dia bersatu tak? Dia tubuh satu pakatan. Pakatan apa? Harapan ke Nasional? Ahzab. Peperangan Ahzab kan? Ahzab tu makna gabungan. Jadi bila nak menentang Islam, dia boleh bersatu. Itu contoh zaman Nabi lah. Contoh sekarang? Bila nak menentang Islam, Israel kan? Amerika ni bukan satu agama. Satu Yahudi, satu Kristian kan? Dan yang lain lagi, ada satu lagi golongan yang rupanya Islam, tapi dia boleh bersatu dengan musuh, sebagaimana munafik zaman Nabi. Syiah tak nampak sangat Islam. Syiah tu memang macam jelaslah dia bukan Islam kan? Dia mengutuk Nabi, mengutuk sahabat, mengutuk Aisyah. Tapi dia tak kutuk sahabat, dia rupa dia Islam. Tapi dia kadang-kadang bila berdepan dengan orang Palestin, dia bersama Israel. Adalah negara Arab, ada kan? Sama di zaman Nabi. Orang munafik yang salat bersama Nabi, bila nak berperang dengan Islam, dia bukan bersama Nabi, tapi dia bersama dengan orang musyrikin dan Yahudi. Okey, yang kedua, orang Yahudi ataupun Nasara akan menuduh siapa sahaja yang berbeza dengan mereka sesat. Sesiapa sahaja yang berbeza dengan mereka sesat. Jadi Yahudi kata Nasrani sesat sebab dia nampak Nasrani berbeza dengan dia. Nabi lain, kitab lain kan. Walaupun sumbernya satu. Okey. Yang keberapa? Sesiapa yang suka menghukum orang hanya kerana berbeza pandangan, dia menyerupai Yahudi. Berlaku tak dalam masyarakat kita? Beza je, ni puak-puak ni. Itu style siapa tu? Sifunya adalah Yahudi. Lepas tu dia kumpul dana nak bantu orang Palestin lawan Yahudi. Perangai dia macam lepas tu kena tanda buat Al-Quran. Ramai yang lawan Yahudi, tapi sebenarnya dia adalah pengikut tegar akhlak Yahudi. Yang keberapa? Orang Islam tidak boleh menghukum orang lain sesat.
Kerana kerja orang Islam ialah membetulkan yang sesat, iaitu berdakwah. Yang keberapa? Yang kelima, hukum yang sebenar, siapa yang sesat atau siapa yang benar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memutuskannya di hari akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman, dan man tu siapa? Dipanggil isim istifham. Man anta, kan? Siapa awak? Tapi man di sini walaupun dia huruf istifham untuk bertanya, tapi makna dia ialah penafian. Penafian. Waktu dalam tafsir dia kata terjemah apa? Terjemah menafi. Tidak ada orang yang paling zalim. Dia terjemah apa tu? Itu dia terjemah istifham tu, soalan. Dia bukan terjemah nafi. Apa dia? Sepatutnya huruf istifham ni makna dia ialah penafian. Terjemah apa? Tidak ada yang paling zalim daripada orang. Tidak ada. Tidak makna apa? Nafilah. Tapi kalau nak terjemah siapa pun tak salah, sebab ini makna asal dia. Ataupun tidak ada. Azlam, yang paling zalim. Min man, min dari man, orang yang mana. Apa mana? Mana menghalang, daripada orang yang menghalang masajid Allah. Biasa kita dengar masjid kan, ni masajid, baca lain kan. Apa beza dia? Ni banyak masjid. Kalau satu masjid, kalau banyak masajid. Tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang menghalang rumah-rumah Allah. Jadi masjid ni disandar kepada Allah. Menunjukkan apa ni? Bila apa saja disandar pada Allah, menunjukkan kemuliaan benda tu. Kalau masjid tak disandar pada Allah, belum mulia. Tapi kalau sandar pada Allah, jadi mulia. Sama juga baitun. Baitun rumah kan. Biasalah. Boleh jadi rumah orang. Tapi bila disandar Baitullah, rumah tu mulia. Sama tak Baitullah dengan rumah kita? Sebab apa tak sama? Sebab disandar pada Allah. Sama juga unta, naqatun. Mulia tak? Tak. Tapi bila disandar pada Allah, naqatullah, itu unta yang mulia. Unta siapa? Nabi Musa. Nabi Saleh. Nabi Musa lembu. Okey, menghalang rumah-rumah Allah, an yuzkara, dari yuzkara, disebut fiha, dalamnya, dalam masjid itu, ismuhu, namanya. Apa maksud ni? Menghalang orang daripada berzikir di rumah Allah. Apa maksud berzikir ni? Bila sebut zikir umum, zikir yang paling besar, solat lah. Masjid ni, sebab tu masjid dia namakan masjid. Masjid daripada perkataan apa? Sajadah. Kan? Sajadah bermakna sujud. Tapi sebenarnya masjid ni tempat sujud ke tempat solat?
Oh, tak rokok ah? Tak rokok pergi masjid. Ha? Tempat solat kan? Kalau tempat solat sepatut namanya apa? Musalla. Masa tak pernah dengar je masalah. Musalla kan? Sebab musalla daripada perkataan solat. Kenapa tak dinamakan musalla tapi dinamakan masjid? Dan masjid itu diambil daripada perkataan sujud. Sujud hanya satu rukun daripada banyak-banyak rukun dalam solat. Kenapa? Apa sebab? Kenapa tak namakan marka', tempat rukuk? Apa dia? Tak. Sama juga Allah kata wasjud apa? Wasjud waqtarib. Ini surah apa ni? Wasjud waqtarib. Ayat awal ke ayat akhir? Tahu ayat akhir surah apa? Surah Al-Alaq. Jadi Allah kata pada Nabi apa? Wasjud waqtarib. Allah suruh Nabi sujud ke? Allah suruh Nabi solat? Ada tak perintah suruh sujud saja? Mana ada? Sebenarnya Allah suruh Nabi solat, tapi Allah kata sujud. Sebab apa? Allah nak bagi tahu dalam perbuatan solat tu ada satu perbuatan yang paling penting, yang paling utama dan paling dekat dengan Allah. Apa dah? Sujud. Jadi Allah nak suruh solat, tapi Allah sebut satu perbuatan yang paling utama dalam solat. Sebab tu dinamakan masjid. Boleh faham? Maka bila kita solat, kena fokus apa dia? Sujudlah. Sujud tu kena lama kan? Dan kalau nak berdoa pun masa sujud. Okey. Jadi apa maksud zikir? Menghalang zikir di masjid. Solat. Lagi? Baca Quran, tadabbur, belajar agama. Jadi kalau orang tu menghalang, dia menghalang kita daripada solat ke, daripada tadabbur Al-Quran ke, daripada belajar agama, orang tu adalah paling zalim. Walaupun namanya nazir masjid. Dia bukan Yahudi, bukan Bani Israel, Bani Melayu. Tapi dia adalah azlam, paling zalim. Boleh? Ayat ni sebenarnya turun bila? Musim Covid ke musim zaman Nabi? Dia berkenaan dengan apa ni? Tak, berkenaan dengan apa ni? Ada tak peristiwa yang Nabi dihalang? Nabi dan sahabat dihalang daripada masuk masjid dan beribadat? Ada? Ada. Bila? Orang Quraisy alam. Ialah bila tu? Peristiwa apa tu? Dan sebelum tu? Sebelum tu kan orang musyrikin tak bagi Nabi solat di masjid. Bila Nabi solat, dia letak apa? Isi perut unta. Itu menghalang itu. Dan akhirnya Nabi terpaksa berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Dihalang oleh orang musyrikin daripada Nabi dan sahabat beribadat. Kemudian yang kedua, bila Nabi nak datang melakukan umrah kan? Pada tahun 6 Hijrah. Maka dihalang oleh orang musyrikin daripada masuk Mekah untuk buat umrah dan beribadat kan. Maka berlaku perjanjian Hudaybiyah. Jadi maksud di sini ayat ni ialah orang yang paling zalim ialah orang musyrikin Mekah. Sama juga sebelum tu berlaku apa? Tentera bergajah datang nak Ashabul Fil. Tentera bergajah datang nak roboh. Sebenarnya roboh Kaabah tu nak halang orang Islam beribadat. Sebab tu lepas tu Allah kata bagi mereka azab yang hina. Orang tentera bergajah dihina dengan cara dibunuh, diturunkan azab kan. Okey. Kemudian wasa'a, dan dia berusaha fi kharabiha, untuk kharab merosakkan, fasad.
Khurban, ha? Khurban. Orang Arab bila dia kata apa? Kereta saya rusak. Sayyarati khurbana. Mana kereta saya rusak. Inilah kharab. Kharab tu mana rusak. Untuk merosakkannya. Apa maksud merosakkannya? Dua bentuk. Pertama, menghancurkan binaannya, merosakkan, melempar najis ke. Satu. Yang kedua, menghalang orang untuk menghidupkan masjid. Dia tak runtuh, dia bina cantik-cantik, tapi ada orang nak hidupkan masjid, dia tak bagi. Akhirnya masjid itu mati, termasuk. Merosakkan dari segi maknawiyah. Maka dia adalah orang yang paling zalim. Okey, kenapa ni? Kenapa? Dia buat rasuah tak? Bukan. Dia ada bunuh orang? Bukan. Ada berzina? Bukan. Kenapa dia paling zalim? Kenapa? Tak bagi orang pergi masjid, paling zalim. Bukan zalim saja, paling. Kenapa halang orang sebab pencipta paling zalim? A. Ambil rasuah. B. Pembunuh bersiri. C. Perogoh bersiri. D. Tak bagi orang pergi masjid. Yang mana paling zalim? Tapi kalau tanya orang awam, dia kata yang paling zalim? Kan? Jadi soalannya, kenapa tak bagi orang pergi masjid paling jahat? Kerana dia tidak bagi orang buat ibadah. Yalah, kenapa? Kenapa tak bagi orang buat ibadat paling zalim? Kita menghalang orang lah mengingati cipta kita. Itu bukan jawapan, itu huraian. Apa dia? Salat tu mencegah daripada kemungkaran, jadi kalau kita halang, itulah kunci terjadi kemungkaran. Tak ada satu lagi sebab yang paling besar sehingga Allah kata ini kerja paling zalim. Bila orang tak pergi masjid, dia jahil, kan? Sebab masjid ni adalah pusat ilmu. Sebab itulah Nabi bila sampai Madinah, yang pertama Nabi masuk hotel, check in hotel ke apa? Buat masjid dulu. Bukan cari rumah untuk Nabi berehatkan. Ni 7 hari, 10 hari musafir, penat, letih. Lepas tu check in hotel dulu kan, berehat, mandi apa semua. Tak. Nabi bina masjid. Kenapa? Sebab masjid adalah center untuk manusia kenal Tuhan dan sembah Tuhan. Kalau manusia tak belajar, tak faham agama, tak kenal Tuhan, tak sembah Tuhan, manusia masuk neraka. Jadi punca tak belajar, akhirnya masuk neraka. Maka kamulah paling zalim. Sebab kamu penyebab ramai orang masuk neraka. Semua masuk neraka apa punca? Jahil agama lah. Jahil agama sebab apa? Tak pergi belajar. Dan zaman Nabi lah, pusat utama belajar ialah masjid. Boleh nampak tak? Contohlah, bapa ni, ini orang musyrikin. Orang Yahudi pun samakan yang dia buat pada orang Islam di Masjid Al-Aqsa kan. Dia paling zalim lah. Tapi benda ni boleh tak berlaku kepada orang Islam dan di kalangan Bani Melayu? Boleh. Kadang-kadang pendidikan kita kan tak menggalakkan orang pergi masjid. Samalah. Pendidikan menjadikan orang cinta dunia. Jadi pergi masjid tak ada. Dalam kepala dia tak ada. Pergi masjid bila? Bila dah habis kejar dunia, dah penat, dah letih, dah tua, dah mata rabut, pergi masjid. Apa yang menjadikan mereka macam tu? Pendidikan. Sebenarnya, siapa yang buat pendidikan, sistem pendidikan macam tu, yang menyebabkan orang tak ingin pergi masjid, termasuk ni. Secara tak langsung. Dan betul tak? Ramai yang bila pergi sekolah, pergi universiti,
tak pergi masjid kan? Ramai tak? Lagi dapat dunia, lagi dia tinggal apa punca dia? Sistem pendidikan. Jadi mak bapak pula dia hantar sistem pendidikan yang macam tu. Mak bapak termasuk tak orang yang secara tak langsung? Betul tak? Kadang-kadang mak bapak dia secara tak langsung dia tak pergi masjid. Bila dia tak pergi masjid, anak pun tak akan pergi. Sebab apa? Ikut. Maka mak bapak ni kata ulama, dia juga termasuk antara orang yang menghalang anak daripada pergi masjid. Walaupun dia tak kata pada anak jangan pergi, tak. Tapi perbuatan dia menyebabkan anak tak pergi. Sebab itulah mak bapak kena pergi masjid, kena didik anak pergi masjid, kena ajar anak solat Jumaat di masjid. Kalau tak berlaku proses pendidikan, mak bapak termasuk orang yang menghalang anak secara tak langsung. Berlaku tak? Berlaku. Dan juga kadang-kadang sistem ataupun peraturan di masjid menyebabkan orang tak suka pergi masjid. Khususnya kanak-kanak kan. Ada termasuk. Ya. Kenapa tak pergi masjid? Masjid kalau pergi je pakcik tu marah je. Kan, pakcik halau ke suruh duduk belakang. Jadi akhirnya ramai tak budak tak suka pergi masjid. Sebab apa? Kalau budak ramai itu makna apa? Itu malam Jumaat. Kan? Dan itu pun sebab ada makan. Kalau malam Jumaat tak ada makan, budak pun tak pergi, orang tua pun. Tengok Allah nak tegur siapa ni? Nak tegur semua sekali. Dan paling asas apa dia? Paling asas bila tak pergi masjid ialah sebab menjadikan orang tu tak kenal Tuhan, tak sembah Allah. Okey. Sebab itulah ini saya nak bagi tu pandangan saya lah. Setuju ke tak setuju, saya nak bagi tahu juga. Saya pun pelik. Sekarang kenapa bila berlaku isu Yahudi serang orang Palestin kan di Masjid Al-Aqsa, kemudian serang Gaza. Orang Islam macam dikejutkan dengan satu kejutan yang besar. Semua terkejut, semua berkumpul, semua bersatu, semua pakat kumpul dana nak hantar ke sana. Saya nak tanya, orang Palestin ni nak banding dengan orang Malaysia, yang mana paling ramai jahil agama? Orang Malaysia. Antara jahil agama dengan cedera fizikal, yang mana perlu diutamakan? Yang mana perlu diselamatkan? Saya ulang soalan. Antara orang yang jahil agama dengan orang yang cedera fizikal, yang mana paling utama kita selamatkan? Kenapa? Kenapa? Orang yang cedera dia beriman. Kalau dia mati, syurga. Yang ni tak mati, sihat walafiat tapi jahil agama. Tiba-tiba mati. Tak ada cedera apa, tiba-tiba mati. Ke mana mereka? Sebab itulah Nabi bila Nabi tengok Ammar bin Yasir kan, dan keluarga dia kena seksa, Nabi kata apa? Sabar. Sebab apa? Dengan kamu sabar ni membawa kamu ke cedera, kena azab. Itu sebenarnya satu proses untuk Allah menguji iman kita. Dan ada seorang sahabat jumpa Nabi masa Nabi dekat Kaabah kan. Sahabat ni mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansiru lana? Kenapa kamu tak berdoa pada Allah minta pertolongan supaya Allah tolong kita? Kita dah teruk dah, kena tangkap, kena seksa, kena bunuh. Apa Nabi jawab? Nabi kata apa? Okey, jom kita kumpul dana bantu. Nabi kata apa? Apa jawapan Nabi? Nabi jawab, orang dahulu ada yang kena tangkap Nabi, kemudian ditanam separuh badan, kemudian dia ambil gergaji, kemudian digergaji sampai terbelah dua, dan ada yang disikat dengan sikat besi sampai semua daging dia terkeluar hidup-hidup, tapi sedikit pun tak menggoyahkah iman dia, sikit pun tak menggugat imannya. Kamu ni memang tak sabar. Apa maksud tu? Apa maksud? Suruhan untuk sabar. Nabi nak bagi faham para sahabat,
Nak masuk syurga bukan senang. Dan Allah pun sebut dalam surah Baqarah kan apa dia? 214 tu. Apa hasib tu? An tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum masalul ladzina Masalul lazi khalau min qablikum massat humul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kemudian ala innana tengok bagaimana Nabi dan Quran mendidik para sahabat. Allah kata apa? Afa hasibtum, adakah patut kamu sangka, adakah patut kamu sangka antadkhulul jannah, kamu boleh masuk syurga, walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kamu masalul lazina, seperti yang datang kepada orang yang khalau sebelum kamu. Apa dia? Allah huraikan, iaitu massathumul ba'sa. Orang dahulu masuk syurga setelah mereka ditimpa al-ba's. Apa makna al-ba's? Tak ada tiga ni, satu ba's, satu darra, satu lagi zulzilu. Tiga Allah sebut. Kepapaan. Dari segi apa? Ini harta. Wad-darra, penyakit. Itu apa? Fizikal. Tiga bentuk ujian. Yang ketiga, wazulzilu. Mereka digoncang. Digoncang apa ni? Hati, emosi, perasaan. Jadi tiga bentuk ujian. Satu, harta. Yang kedua, fizikal. Yang ketiga, perasaan. Sampai tahap apa ni? Hatta yaqula rasul, sehingga berkata Rasul setelah diuji dengan tiga jenis ni, Rasul dan orang beriman yang bersamanya berkata, apa dia? Mata nasrullah, bila lagi datang? Bila lagi ni kami dah teruk kena uji, kena seksa. Apa Allah jawab? Apa Allah jawab? Sekarang aku bagi pertolongan ke, ataupun Allah kata pertolongan dekat? Beza tak sekarang dengan dekat? Makna belum lagi lah, cuma dekat. Setelah apa? Setelah ada ujian. Jadi Allah nak tegur apa ni? Allah nak tegur apa? Satu, Allah nak bagi tahu jangan perasan lah boleh masuk syurga dengan mudah. Jangan perasan. Selagi belum ada tiga ataupun salah satu daripada ujian. Selagi belum ada, jangan perasan. Boleh? Kalau dah ada tiga ni pun, belum tentu datang kemenangan. Allah kata baru qarib. Boleh? Sebab tu bila Allah bagi kemenangan, izaja, setelah berapa lama tu? Berapa lama? 13 campur? Mana ada? Kota Mekah dibuka tahun berapa? Kota Mekah dibuka 1957, Malaysia merdeka. Tahun 8 Hijrah, makna 13 campur berapa lama baru datang kemenangan? Berapa banyak dah sahabat-sahabat yang gugur syahidkan, yang diseksa dan dibunuh? Boleh? Boleh. Jadi saya nak sambung tadi, jangan salah faham. Bagi saya lah timbul persoalan, kenapa bila umat Islam di Palestin diserang, kita pakat bersatu NGO, berpuluh-puluh NGO bersatu hanya nak kumpul dana bantu orang yang
cedera, tapi iman mereka jauh lebih baik daripada iman kita. Bagus tak? Bagus. Bukan tak bagus. Teruskan. Cuma saya nak timbul persoalan. Antara orang Palestin yang cedera, yang perlu bantuan rawatan ke perubatan, dengan orang Malaysia yang sekian ramai yang jahil agama, mana yang patut kita berkumpul, bersatu dan bantu mereka? Yang mana lebih utama? Kenapa kita tak berkumpul bersatu semua NGO? Bagaimana kita nak sampaikan ilmu pada orang jahil yang begitu ramai di Malaysia? Berapa ramai yang tak kerti baca Quran? Berapa ramai yang tak kerti mengucap? Berapa ramai yang tak solat? Betul tak? Kenapa tak ada pakatan? Kenapa tak bekerjasama? Kenapa tak pergi berdakwah? Kenapa Nabi sanggup pergi ke Taif jalan kaki? Nak selamat orang cedera ke nak selamat orang jahil? Orang jahil. Mana ada orang Taif cedera macam tu? Bahkan risikonya Nabi yang dicederakan. Dan Nabi berdakwah di Mekah. Nak selamatkan orang Mekah yang cedera ataupun nak selamat orang Mekah yang miskin? Yang jahil agama. Dan risikonya apa? Siapa yang cedera? Rasulullah dan para sahabat. Dan kita ingat kisah Nabi Musa kan, bila nak belajar dengan siapa? Khidir kan. Apa dia buat? Dia sebenarnya belajar sambil berdakwah lah. Belajar tu untuk berdakwah kan. Salah satu dia buat apa? Dia bunuh budak kan. Subhanallah. Sepatut misi dia selamatkan budak, tapi misi dia bunuh budak. Kenapa? Sebab. Subhanallah, nak selamat daripada syirik sampai tahap kena pelik tak? Tapi kita jangan buat macam tu. Kenapa bunuh budak? Khidir suruh bunuh kan? Dan saya nak bagi tahu yang kita bersatu bila nak bantu Palestin kan bagus. Tapi yang tak bagusnya kita tak bersatu, tak bersungguh-sungguh nak bantu orang yang lagi perlukan bantuan, iaitu bantuan ilmu. Dan mereka tu tak jauh dan tak perlu kos juta-juta pun. Kadang-kadang orang tu taman kita, kampung kita, pakcik kita, saudara kita, betul tak? Dan kita ada ilmu, dah belajar berpuluh tahun. Kenapa tak bersatu? Kenapa tak bekerjasama? Kenapa tak lancarkan? Betul tak? Itu saya timbul persoalan. Nak lancar tabung untuk Palestin silakan, tapi lepas ni lancar pula pakatan untuk pergi berdakwah di mana-mana di Malaysia. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ulaika. Mereka itulah, maka tidak ada bagi mereka an yadkhulu yadkhuluha, mereka memasukinya. Memasuki apa ni? Tak. Ni orang Yahudi ni juga apa? Memasuki masjid. Illa, kecuali khaifin, dalam keadaan takut. Apa maksud ni? Allah nak bagi tahu ni, orang musyriki ke Yahudi yang menghalang orang beriman daripada pergi ke masjid beribadat kan. Mereka ni sepatutnya apa? Sepatutnya mereka tak masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Faham? Tapi sekarang bukan setakat mereka tak takut, mereka berani, bukan setakat berani, mereka halang pula orang Islam masuk masjid. Boleh faham? Mana satu benda yang tak sepatut berlaku. Sebab itulah bila Islam menang, orang kafir takut tak nak masuk masjid. Bila Nabi buka kota Mekah kan, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, surah At-Taubah ayat 17.
Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun. Ada? 28. Innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabu al-masjidah al-masjidal haram. Bila Nabi buka kota Mekah, turun ayat ni mengatakan apa? Wahai orang beriman, orang musyrik adalah najis. Najis dari segi apa ni? Akidah lah. Maka Allah kata fala yaqrabu, maka jangan mereka mendekati masjid. Dulu dihalau orang Islam, sekarang mereka pula dihalang daripada masuk masjid. Dan bila Nabi buka kota Mekah, mereka dalam keadaan khaifin, takut. Sekarang orang Yahudi berani tak masuk masjid? Berani. Sebab apa? Sebab orang Islam lemah. Okey, kemudian Allah kata lahum, bagi mereka fid dunia, di dunia, khizyun, kehinaan. Betul tak janji Allah? Siapa yang halang orang daripada beribadat, belajar agama di masjid, maka kat dunia mereka hina. Contoh, tentera bergajah, hina. Allah turunkan azab yang hina kepada mereka kan. Kemudian orang musyrikin Mekah, bila Allah buka, Nabi buka kota Mekah, mereka dah menjadi hina, tak dibenarkan masuk masjid. Okey, itu balasan di dunia. Di akhirat, walahum, dan bagi mereka fil akhirah, di akhirat, azabun, azab yang besar. Kenapa azab yang besar? Sebab dia menjadikan orang tak kenal Tuhan, orang syirik pada Allah, dan akhirnya orang itu menjadi ahli neraka. Maka mereka akan dapat azab yang besar. Sebab tu Nabi kata apa? Allah sebut apa dalam Al-Quran? Orang yang tak sampai ke ilmu. Apa hukum orang sembunyikan ilmu, tak sampai ke ilmu? Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 159. Ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi ya fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Okey, cuba terjemah. Innal lazina, orang yang yaktumuna, menyembunyikan ma anzalna, apa yang kami turunkan. Makna apa tu? Quran lah. Dia nak sembunyi pendapat dia, tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu Quran, dia sembunyikan. Dan Allah sebut Quran tu minal bayyinat, dari benda yang bayyinat, yang jelas. Dan juga Quran itu bersifat huda, petunjuk, hidayat yang menyebabkan manusia kenal Tuhan dan membawanya ke syurga. Min ba'di, dari selepas, bayyannahu linnas, setelah kami dah jelaskan kepada manusia tapi dia tetap sembunyikan. Apa hukum orang ni? Ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang yang siapa laknat? Kalau Allah laknat, sama tak dengan bos kita laknat? Tak. Kemudian tak cukup dengan Allah melaknat, Allah sebut lagi wa yal'anuhumul la'inun. Subhanallah, Allah tak sebut ni. La'inun apa makna?
Allah tak sebut. Bila tak sebut makna apa? Semua. Orang, jin, malaikat, semua. Kenapa ni? Apa dosa dia sampai semua makhluk melaknat dia? Apa dosa dia? Dia bukan rasuah. Bukan bunuh orang. Kenapa tak sampai ke ilmu sampai dilaknat oleh semua makhluk? Penyebab orang masuk neraka ni. Sama lah ni. Tak bagi orang pergi masjid, tak bagi orang belajar di masjid, penyebab orang tak kenal Tuhan dan akhirnya masuk neraka. Orang ni dilaknat. Betul? Ramai tak orang jahil ni? Jadi kenapa kita tak gerakkan, tak kerjasama dengan semua barisan NGO pendakwah untuk sampaikan ilmu tak payah di Palestin. Saya cukup yakin orang Palestin lagi berilmu. Iman mereka lagi kuat. Nak bantu duit okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau di sana kita bantu duit, di sini lagi memerlukan ilmu. Kenapa kita tak? Ramai tak penceramah? Ramai tak asatizah kan? Tapi bila PKP, masjid tak boleh mengajar, di mana mereka? Tak takut kan ni? Tak takut ni. Sebab tu yang paling dahsyat apa dia? Dibunuh ke ataupun jahil agama? Apa dalil? Ada satu lagi ayat. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Surah Baqarah kan? Apa makna ni? Fitnah lebih dahsyat daripada apa maksud fitnah? Syirik pada Allah. Jadi orang tu sihat walafiat tapi syirik. Jadi satu lagi kena bunuh, satu lagi sihat walafiat tapi syirik. Mana lebih bahaya? Syirik. Sebab tu Nabi Khidir jumpa budak, dia bunuh. Kenapa? Sebab yang budak tu nak bawa lebih bahaya daripada dia hidup. Iaitu dia akan bawa fitnah, syirik. Boleh faham? Jadi bagi saya, orang Palestin dari segi ilmu masalah, Masya Allah. Dari segi iman pun jauh lebih baik daripada kita. Tapi orang Malaysia lagi perlu bantuan, iaitu ni. Ramai yang syirik pada Allah. Ramai yang jahil, ramai yang tak solat, ramai yang tak tahu baca Quran. Okey? Boleh tak? Besok kita lancar pakatan semua NGO. Boleh ha? Dan tak perlu lancar sampai 10 juta. Tak perlu. Okey. Kemudian Allah kata apa? Walillahi. Dan bagi Allah masyrik. Masyrik ni sebenar? Masyrik ni sebenar apa makna? Tak ada, sebenarnya tak penting. Tak penting siapa yang buat. Yang penting ialah kita ada senjata untuk berdepan dengan apa saja masalah. Kadang-kadang saya bagi contohlah. Kadang-kadang kita kata Yahudi buat COVID-19 kan. Tapi sebenarnya Yahudi dah buat kerja lama je dengan main bola kan. Ramai tak orang kita tengok bola berjam-jam. Tengok orang kafir sepak sebiji bola. Ramai tak orang Islam tu. Itu angkara siapa tu? Yahudi lah. Dah berapa lama? Musim nikah dah lama dah. Yang bagi hiburan, siapa punya angkara tu? Yahudi juga. Sekarang kan dah lama. Dah ramai anak-anak remaja kita kan, pemuda-pemuda yang tak kena COVID pun, tapi tak salat. Tak faham Quran. Sibuk dengan game, main macam-macam kan. Itu perancangan Yahudi juga. Jadi jangan fokus kejahatan Yahudi pada COVID je. Itu pun tak ada bukti tu. Okey. Bagi Allah, timur. Timur apa dia? Daripada syuruk. Syuruk ni kita biasa dengar kan? Solat syuruk kan? Apa makna syuruk? Terbit. Bahasa Arab ni kalau nak tunjukkan tempat dia tambah apa? Mim. Masyrik. Mim ni kecil sangatlah. Bagi Allah masyrik mana apa? Tempat terbit lah. Cuma kita sebut timur. Sebab tempat terbit matahari, tempat terbit bulan,
tempat terbit bintang-bintang adalah di timur. Wal maghrib, dan maghrib apa dia? Barat. Barat tu makna ghurub, daripada ghurub. Ghurub ialah terbenam. Kalau maghrib tempat terbenam. Jadi Allah bagi tahu, bagi Allah, milik Allah timur dan barat. Ada dua lagi kan, utara dan kenapa Allah tak sebut walillahi masyriq wal maghrib wal gharbu wal janub? Kenapa tak sebut empat-empat? Kan semua milik Allah. Faham soalan? Kalau orang tanya kita lah, kenapa Allah kata dia memiliki timur dan barat sahaja? Utara selatan milik siapa? Bila Allah sebut timur barat dan merangkumi timur utara selatan. Tak boleh. Tak betul. Apa dia? Kuat sikit. Betul. Tapi utara selatan milik siapa? Milik Allah juga. Kenapa Allah tak rangkum sekali empat-empat tu? Timur di barat selalu utara selatan. Selalu. Okey. Kemudian utara selatan. Maka ini kata dua-dua tempat dan masa. Tak, dia sebab dia dalam tafsir lah. Sebab antara timur barat dengan utara selatan, yang mana tempat yang paling banyak ataupun paling jelas menunjukkan kebesaran Allah? Di mana? Timur dan barat. Kenapa? Di sini tempat terbit matahari, tempat terbit bulan, bintang kan. Utara selatan tak. Jadi Allah sebut benda yang besar. Okey. Jadi milik Allah timur dan barat, fa ainama, maka ainama benda di mana sahaja tuwalu kamu menghadap ataupun menghala, fasamma wajhullah, fa maka tengok bahasa Arab summa, sa dengan mim, kalau baca salah berubah makna. Dia boleh baca summa, satu lagi samma. Huruf sama tapi baris berbeza, maka berbezalah makna. Yang biasa kita jumpa ni ataupun yang biasa kita baca summa ke sama? Sama. Cuba bagi ayat yang ada summa. Oh, ayat panjang tu. Ayat pendek-pendek je. Summa radatnahu asfala safil. Ayat pendek je. Semalatus alunna. Kan? Jadi summa makna dia kemudian. Ya. Kalau sama makna apa? Ni sama. Di sana. Sama makna di sana. Di sana. Wajhullah. Wajah Allah. Okey, wajah Allah ni ulama beza pendapat. Ada kata wajah Allah wajah lah. Bila Allah sebut wajah, makna Allah nak begitu dia ada wajah lah. Tapi wajah Allah tak sama dengan makhluk. Bila kita tukar makna, kita dah takwil. Bila kita takwil makna, kita lebih tahu daripada Allah. Kan? Seolah kita nak begitu sebenar, Allah nak begitu benda lain ni. Siapa beritahu kamu bahawa Allah nak begitu benda lain? Siapa beritahu? Adakah kamu dapat wahyu? Nabi tak kata pun. Okey, jadi tafsir yang pertama ialah wajah Allah ialah wajah, macam kita belajar semalam lah. Siapa dia? Apa dia? Man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Apa makna wajah semalam? Zat Allah. Kenapa sebut wajah? Sebab wajah anggota badan yang paling mulia. Jadi di mana saja kamu berada, di situ, di sana ada wajah Allah. Apa maksud dia? Mana zat Allah yang sangat mengetahui, yang sangat melihat bersama kamu. Okey. Sebab contohlah, orang di utara, barat, timur, selatan, bila mereka nak solat, mereka menghadap ke mana? Katalah sini Kaabah. Semua menghadap ke sini kan?
Semua menghadap ke sini. Jadi di mana saja kamu berada, kamu akan menghadap Allah yang maha mengetahui, yang maha melihat. Dan juga bermaksud sama dengan hadis yang Nabi sebut apa? Jibril kata apa? Ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan ialah kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah. Okey. Apa dia, Syami? Kemudian Allah kata, sesungguhnya Allah wasi'un. Wasi'un apa makna? Sangat maha luas. Luas apa ni? Tengok Al-Quran, Allah sebut luas, tapi Allah tak sebut luas apa. Bila tak sebut, kita faham apa dia? Umum. Makna apa? Ilmu Allah luas, kudrah Allah luas, penglihatan Allah luas. Makna Allah nak begitu tak sama dengan kita. Kita ilmu tapi terbatas. Penglihatan kita terbatas. Dan alimun, lagi maha mengetahui. Sebenarnya ayat ni milik Allah timur dan barat. Sebenarnya kata ahli tafsir, ini kita akan jumpa ayat akan datang, iaitu pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke. Jadi ayat ini sebagai persiapan mental untuk orang Yahudi yang orang beriman menerima pertukaran kiblat yang akan berlaku. Iaitu Allah kata apa? Milik Allah timur dan barat. Maksudnya apa? Allah boleh tukar ke mana-mana arah kiblat yang dia suka sebab semua milik dia. Jepun milik dia, Amerika milik dia, Afrika milik dia. Jadi ikut suka Allah sebab semua milik dia. Dan di sini juga ayat ini nak menafikan perbuatan setengah agama yang bukan setengah lah, boleh kata hampir semua agama bila mereka nak beribadat, di mana mereka beribadat? Di tempat khas kan. Ayat ini menafikan. Di mana saja kamu berada, kamu boleh beribadat kepada Allah. Dan ini kelebihan yang Allah bagi khas kepada Nabi Muhammad saja. Kalau sebelum Nabi Muhammad, semua para Nabi dan kaum dia kalau nak beribadat ada tempat khas. Tak boleh ibadat sebarang tempat. Nabi kata, aku diberi 5 kelebihan oleh Allah yang Allah tak bagi pada semua para Nabi sebelumku kan. Salah satu apa dia? Ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidah. Allah jadikan aku, bumi itu satu tahur, bersih. Yang kedua, masjidah, boleh solat di mana-mana. Itu kelebihan khas untuk umat. Oh, nikmat tak? Apa nikmatnya? Itu bukan macam nikmat, itu macam terpaksa je. Tak, nikmat bagi orang beriman apa dia? Dia boleh sembah Allah bila-bila masa di mana. Itu satu nikmat. Kalau kita dihakkan sembah Allah di masjid je ataupun tempat khas, kita rasa macam mencontoh saya bagi analogi lah. Awak kalau nak jumpa kekasih di rumah ni je. Satu lagi ayat, awak boleh jumpa kekasih awak di mana-mana. Yang mana nikmat? Tahu pun dah. Ayat ni dia orang guna Allah ada di mana-mana. Bacalah semua ayat. Istawa alal arsy. Jangan menafikan ayat tu. Bacalah pula hadis Nabi bila Nabi tanya pada Jariyah, aina Allah? Jariyah tu tunjuk. Bacalah semua ayat. Jadi ayat Al-Quran tidak bercanggah antara satu sama lain. Okey. Waqalu, masa dah habis. Masa dah habis apa? Tak apa. Tapi dah dapat pahala ni. Ada soalan? Zoom? Apa kaedah untuk jemput orang-orang yang degil, sombong lagi jahil di kalangan rakan-rakan sekerja untuk belajar Al-Quran dan belajar tadabbur? Apa kaedah nak ajak orang yang? Nak jemput orang-orang yang degil, lagi sombong di kalangan rakan-rakan sekerja. belajar Al-Quran dan tadabbur Al-Quran.
Tak, dia bila kita dah hukum orang tu sombong, payahlah kita nak berdakwah. Kan? Pertama, jangan hukum orang sombong. Sebab itulah Nabi, bila Nabi berdakwah di Taif kan, orang Taif sombong tak? Sombong. Bukan setakat dia tolak dakwah, tapi dia balik batu. Tapi apa yang Nabi cakap pada mereka? Apa yang Nabi doa pada Allah? Nabi kata, Allah mahdi qaumi, ya Allah, bagilah hidayat pada mereka. Sebab apa? Nabi tak kata sebab mereka sombong, sebab mereka fa'innahum la ya'lamun, sebab mereka belum tahu. Jadi pertama, betulkan persepsi. Jangan anggap madu'u kita sombong, tapi anggaplah mereka belum faham. Kalau mereka faham, mereka tak sombong. Kalau persepsi kita dah sombong, kita dah rasa macam apa? Geramnya aku. Jadi cara kita berdakwah macam tak nak lembut dah. Sebab apa? Bapak ni sombong. Tak. Betulkan persepsi yang pertama. Yang kedua, kita sendiri kena merendah diri. Kena merendah diri. Sebab itulah banyak dan kurang kita dah jumpa, dah belajar kan. Apa bahasa yang digunakan oleh Nabi kepada kaum mereka yang degil, yang sombong? Apa bahasa yang digunakan? Ya qaumi, ya qaumi. Allah nak mengajar kita lembutkan hati orang dengan bahasa yang lembut. Ya qaumi, ya abati, ya bunayya kan. Kemudian yang ketiga, macam saya sebut sebelum ni lah, bina hubungan yang baik antara kita dengan dia. Jangan kita rasa kita lebih pandai kan, kita belagak pula kan. Kita kata dia sombong, kita juga sombong juga. Sebab apa? Sebab kita rasa kita lebih banyak ilmu pada dia. Jangan. Sikap kita kena sentiasa merendah diri. Sentiasa merendah diri. Biar dia rasa, baguslah kamu ni. Walaupun ada ilmu tapi tak sombong. Biar dia rasa macam tu. Jadi akhlak tu, dakwah yang paling berkesan ialah dakwah dengan akhlak. Kemudian yang keempat, dakwah yang paling baik ialah Al-Quran. Al-Quran. Mus'ab bin Umair, bila Nabi hantar dia ke Madinah, dia berdakwah dengan pembesar-pembesar musyrikin di Mekah. Antaranya Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair. Bila mereka marah dia sebab berdakwah di situ, bahasa dia kata apa? Boleh tak kamu dengar dulu? Kalau kamu suka, kamu terima. Kalau kamu tak suka, aku beredar. Tengok bahasa pujuk tu. Bahasa pujuk. Dia tak kata kamu ni kerah kepala lah. Tak ada. Kemudian Mus'ab bin Umair cakap apa? Dia kata dengar dulu. Apa yang dia cakap? Quran. Jangan cakap bahasa kita. Jangan cakap apa yang kita nak cakap. Tapi cakap apa yang Allah cakap. Biarlah orang tu dengar Quran. Biarlah orang dengar apa yang Allah cakap. Bukan dengar apa pendapat kita. Kalau orang dengar pendapat kita, dia rasa, alah, kamu pun orang, aku pun orang, lebih kurang je. Cuma kamu baru berubah je kan. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa peranan kita untuk bantu saudara kita daripada selain daripada sumbangan? Maksudnya untuk jangka masa pendek ni lah. Macam Ustaz cakap tadi tu, dakwah kita buat kita dakwah dekat sini untuk kita lah, maksudnya untuk di sana. Apa peranan kita dan apa sumbangan yang lain patut kita lah. Untuk siapa ni? Saudara kita di sana. Tak, kita nak bagi duit pun boleh, tapi yang paling penting ialah doa lah. Doa. Sebab tadi kita baru meeting dengan AJK, Pertubuhan Ulama Dakwah, dan kita ambil keputusan lah sikap kita dengan isu Palestin. Prinsip kita tak akan bagi bantuan di mana-mana tempat yang bantuannya melimpah-limpah. Sekarang yang bantu Palestin bukan Malaysia aja, satu dunia. Sedangkan banyak lagi tempat-tempat di Malaysia yang
Orang miskin perlukan bantuan ramai, banyak ni, beribu-ribu. Tapi kita tak tahu sebab kita tak mencari kan. Jadi yang ni tak ada siapa berbantu. NGO ke, individu ke, ramai lagi yang tak ada bantuan. Kenapa kita abaikan yang kat sini? Kemudian kita fokus pada tempat yang satu dunia bagi bantuan. Bukan kita tak nak bagi. Tapi kita bagi peluang pada orang lain dan kita ambil peluang membantu yang dekat sekitar kita ni. Yang sebenarnya mereka lebih memerlukan, khususnya dari segi ilmu. Jadi kita nak bagi duit silakan. Saya bukan kata tak bagus, nak bagi duit silakan. Nak berdoa, ya itu yang terbaik. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni saya nak bertanya tentang perkara sebelum PKP ni. Di masjid saya ada masjid. Kampung saya ada masjid. Tapi imam dan bilal tidak melakukan azan, dia orang tidak menjalankan tugas. Betul? Masjid berkunci. Tapi saya pergi ke masjid lain. Apakah hukumnya Ustaz? Dan apakah tindakan saya ataupun saya melaporkan kepada pejabat agama, adakah itu adalah satu penganiayaan? Tak, tindakan kita ialah pertama pergi jumpa pihak JK masjid dan bertanya kenapa kunci. Kan, kita tahu sebab apa dikuncikan. Lepas tu kalau dah tahu sebab contohlah, sebab ada seorang jemaah yang positif, maka diarahkan tutup. Betul lah, jangan bantah. Sebelum PKP dia tadi. Sebelum PKP. Sebelum PKP. Sebelum PKP, jadi tunggulah selepas PKP tengok tutup lagi tak. Baru kita jawab soalan tu. Nanti saya jawab soalan, tengok lepas PKP dia buka pula kan. Okey, kalau betul-betul berlaku ditutup dan tak ada sebab, kewajipan kita apa dah? Kita menghidupkan masjid. Mungkin dia kunci sebab tak ada orang nak menghidupkan. Wajib ke atas setiap orang yang ada di mana-mana qaryah yang ada masjid, wajib dia hidupkan masjid. Sebab tu kalau masjid dia mati, dia pergi solat di masjid lain, berdosa. Sebab kewajipan dia hidupkan masjid di tempat dia. Dia kena hidupkan. Saya rasalah dia masjid kunci tu sebab tidak ada orang yang menghidupkan. Mungkin tak ramai jemaah ataupun ramai yang bekerja siang hari kan, ataupun tak ada AJK. Adik Syamil tolong bantu. Adik Iman calonkan diri untuk jadi nazir ke. Wallahu alam. Saya teringat dengan satu kata Syekh Muhammad Ghazali kan. Bila ditanya apa hukum, bila ditanya orang syabab lah, pemuda, apa hukum orang yang tak salat? Ini kata kafir, ini kata sesat. Maka Syekh Muhammad Ghazali kata bukan. Hukum orang yang tak salat ialah wajib kita bimbing dia. Beza tak jawapan? Jawapan pendakwah dengan jawapan Tok Qadi. Tok Qadi kena hukum je. Jawapan pendakwah fikir bagaimana aku nak selamat orang yang tak solat. Jadi kalau masjid tutup, bertanya dulu. Okey, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa soalan? Okey, nak tanya peribadi sikit. Kalau peribadi kena PM lah. Dah hampir setahun. Ya? Dah hampir setahun saya bertahajud. Dah hampir setahun saya tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah tiap-tiap bulan saya khatam. Dah hampir setahun saya ikut apa yang patut, ikut sunnah dan sebagainya. Tapi saya ada hajat, masih lagi tak makbul. Dan saya dalam peringkat dah mula give up. Ustaz apa nasihat nak bagi kat saya tak? Boleh bagi tu hajat tak? Ke rahsia? Kalau okeylah, buat rahsia lah dulu. Okey. Tak apa kan?
Tak apa. Itu hak abang lah. Okey. Okey. Dia sebenarnya, Saya muda pada ustaz pun. Okey. okey. Saya nak tanya. Apa? Kita solat tahajud, kita bertadabbur, kita khatam keras, sebenarnya kita nak apa? Kita nak apa sebenarnya? Juga Allah. Kita nak Allah tunaikan hajat kita ke ataupun kita nak redha Allah? Subhanallah. Soalan kedua, antara redha Allah dengan hajat kita, mana yang lebih besar dan utama? Redha Allah. Redha Allah. Jadi kalau matlamat kita jelas, beribadat malam ke tadabbur, kita nak redha Allah, Allah dah janji. Siapa yang ikhlas, siapa yang amalannya menepati sunnah, dia akan dapat redha Allah. Dan bila dapat redha Allah, sebenarnya dia dapat yang jauh lebih besar daripada hajat yang dia minta. Kan? Jadi jangan kita jadi orang yang jangan kita jadi orang yang rendah cita-citanya. Jadilah orang yang besar cita-cita pada redha Allah, syurga. Adapun hajat yang kita nak tu, pada kita rasa macam baik, tapi tak mestinya. Saya bagi contohlah, siapa ni Mak Maryam. Mak Maryam, bila dia mengandung, dia bernazar nak anak. Dia nak lelaki sebab dia rasa dalam pada fikiran dia, tujuan dia nak anak lelaki apa tujuan? Baik tak? Apa dia? Supaya anak lelaki dia jaga masjid. Bagus. Tapi bagus pada fikiran dia. Pada Allah bukan. Pada Allah yang baik ialah bukan anak lelaki, anak perempuan, Maryam. Jadi jangan kita rasa yang kita nak adalah terbaik. Jangan. Dan jangan pula bila kita minta macam-macam, dah lama Allah tak bagi, kita rasa Allah tak berkenan. Jangan. Itu bersangka buruk pada Allah. Sebab tu Allah kata apa? Ana inda zanni abdi bi. Aku sebenarnya mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku sangka baik pada aku, semua jadi baik. Macam mana sangka baik? Aku minta ni, tapi Allah tak bagi. Mesti yang tak bagi terbaik. Sangka baik pada Allah, insya-Allah jadi baik. Hati kita tenang je. Sebab apa? Kita redha dengan semua Allah takdir. Percayalah, kita akan tenang jiwa. Tapi siapa yang bersangka buruk pada aku tak bagi hajat dia, dia rasa macam aku ni tak adil. Jadi masalah kepadanya. Hidupnya tak ketenang. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dia tu lebih pandai daripada Allah. Yang dia nak tu lebih baik daripada yang Allah nak bagi. Jangan. Dan ingat satu ayat Al-Quran. Allah kata apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah cakap, moga-moga yang kamu tak suka sebenar baik untuk kamu. Kamu tak suka apa dah? Hajat tak diperkenankan, sebenar baik untuk kamu. Kadang-kadang kita minta kaya kan. Allah tahu, kalau aku bagi kaya, kamu lupa aku. Kamu akan tak datang kelas agama. Kamu sibuk dengan dunia. Maka yang kamu minta aku tak bagi. Jadi aku bagi apa? Yang terbaik. Apa dah? Tak kaya. Sebab dengan tak kaya, kamu masih terus belajar, terus bertahajud, terus berdoa kepada aku. Kadang-kadang kita minta kahwin kan. Allah tak bagi. Percayalah yang tak kahwin itu lebih baik. Sebab apa? Ni kalau kahwin ni memang tak datang kelas lah. Lepas tu anak pula kan, sibuk dengan anak, sibuk dengan isteri, duit banyak pula, berjalan je. Kalau tak ada bos, ponting je. Allah kata tak boleh bagi ni. Percayalah yang Allah tak bagi adalah terbaik. Satu. Yang kedua, ulama mengatakan Allah dah janji, ud'u ni, berdoalah pada aku, Allah janji apa? Astajib, aku mesti perkenankan. Tapi Allah perkenankan yang mana? Bukan yang kita nak. Yang terbaik untuk kita. Cuma kita tak perasan lah. Kita tak perasan. Kita tak dapat kesan. Betul? Tengok siapa ni? Maryam. Ada suami tak? Tak ada suami. Kemudian dia pula tak ada suami, lepas tu mengandung. Buruk tak nama dia? Pada pandangan masyarakat. Buruk tak? Subhanallah. Tapi Allah rakam kisah dia dalam Quran. Dan Allah namakan satu surah nama dia. Naik tak nama dia di sisi Allah. Sampai hari ni orang baca kisah dia, sampai bila-bila orang beriman akan baca surah Maryam. Boleh? Orang
pada pandangan manusia dia tak bagus, tapi di sisi Allah, di sisi orang beriman bagus. Jadi saya nasihatkan, pertama bersangka baik pada Allah. Bersangka baik pada Allah. Apa yang Allah takdir itu terbaik, bukan apa yang kita nak yang terbaik. Yang kedua, jelas matlamat kita beribadat, kita tadabbur bukan nak benda-benda dunia ni. Kalau kita nak benda dunia, kita sempitkan, kita kecilkan matlamat kita. Jadilah orang yang berjiwa besar. Nak apa? Aku nak syurga, aku nak redha Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, pasal doa ni katanya macam ada lagi dua cara. Satu, Allah bagi yang terbaik. Keduanya macam Allah tangguhkan kat hari akhirat. Ya. Ketiganya Allah tarik bala. Ya, betul. Yang pentingnya kita kena yakin bila Allah janji akan perkenalkan doa kita, Allah akan perkenalkan, tapi dalam berbagai-bagai bentuk. Kadang-kadang bukan macam yang kita minta, Allah bagi yang lain, yang berlawanan dengan yang kita minta. Kadang-kadang Allah tangguh di akhirat besok, kadang-kadang Allah tarik musibah yang sepatut menimpa kita. Yang penting wajib bersangka baik kepada Allah. Adakah mesti orang beriman lalu 3 jenis ujian? Tak mestinya. Tapi paling-paling kurang salah satu ataupun 2. Ataupun kalau dapat ketiga-tiga, lagi bagus. Tidak mestinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah saya melaporkan kepada pejabat agama kerana imam dan bilal tidak menjalankan tugas? Tak, adik pergi tanya dulu Bilal tu. Tanya dulu Bilal, AJK, Nazir kan. Mungkin ada masalah, ada sebab tertentu kan. Lepas tu baru report. Okey, adik? Bagus adik ni semangat nak pergi masjid. Yang adik semangat nak pergi masjid lah, masjid tutup pula. Yang pakcik tak semangat, masjid buka, tapi pakcik pula tak semangat nak pergi. Kita ziarah saudara kita sakit fizikal. Sebelum kita pulang, kita berdoa tanda tangan bersama orang yang sedang sakit untuk kesembuhan. Boleh tak? Boleh. Boleh kita berdoa depan-depan orang sakit, kan? Dan boleh juga kita berdoa di belakangnya. Antara dua tu mana doa yang paling baik? Di belakangnya. Nabi kata apa? Doa seseorang kepada saudaranya di belakangnya dalam keadaan dia tak tahu, mustajab. Dijamin mustajab. Mustajab. Saja dia tanya pasal salat tarawih tadi. Tapi tak jumpa dah dia kata apa? Apa dia? Pasal mana yang Nabi tak buat kan? Dan Nabi buat ke salat tarawih berjemaah? Kalau tak buat, Nabi buat salat tarawih berjemaah. Nabi buat. Cuma tak penuh 30 malam. Jadi solat tarawih berjemaah sunnah Nabi. Sebab Nabi buat. Cuma Nabi tak buat penuh. Nabi tak buat penuh pun ada sebab. Sebab Nabi takut sahabat menganggap benda tu wajib. Jadi kita kena tengah-tengah lah. Jangan sangat ekstrim kan. Jangan pula yang kedua terlalu longgar pula. Sederhana. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara ialah pertengahan, sederhana. Okey, cukup nak pukul 11 dah. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران.